sekejap. Okey, tak ada yang masuk. Okey. Takat ni ada 71 orang, maknanya dah melebihi daripada 5 ES dengan 5 AC ya. Boleh jemput lagi lah kawan-kawan yang lain tu untuk join sekali. Ada Nin, tolong cikgu, nampak tak ada Nin? Nampak. Okey. Okey, cuba tengok soalan yang ini pula. Ini soalan indeks. Boleh ada 4 jawapan dia. A jawapan dia 3, B jawapan dia 5, C jawapan dia 6, D jawapan dia 9. Apa jawapan soalan ni? Siapa yang tahu? 3 berkuasa X tambah 1 tambah 3 berkuasa X sama dengan 972. Ambil pen, ambil buku, tolong kira dan dapatkan jawapan. Ni soalan indeks ya. Bila kita melalui proses KSSM ni, kita tak boleh nak jangka rupa bentuk soalan yang akan lahir nanti dalam SPM. Mungkin soalan boleh lahir seperti ini ya. Walaupun dia dalam bentuk indeks, jadi berbagai bentuk soalan boleh lahir sebagai soalan ya, untuk kertas 1 KSSM. Jadi apa jawapan ni? 3 berkuasa X tambah 1 tambah 3 berkuasa X sama dengan 972. Boleh? Irfan, apa jawapan Irfan? Irfan ada tak ni? Apa jawapan dia? Aminah? Wen? Tak tahu. Jawapan dia B. Okey, B. Jawapan dia B. Bagus ah. Siapa bagi jawapan tu? Beritahu nama. Satu kaedah ya. Satu kaedah kalau tak tahu jawab nanti ya. Cikgu bagi tahulah kalau jumpa soalan seperti ini, kalau tak tahu jawapan, awak ambil jawapan ABCD ni, masukkan ataupun gantikan untuk nilai X. Macam ini, kalau saya cikgu pilih jawapan A ni 3, masukkan 3 ni, ganti X dengan 3. 3 tambah 1, lepas tu X diganti dengan 3. Jadi 3 tambah 1, 4. 3 berkuasa 4, tambah dengan 3 berkuasa 3. Bila awak kira, awak dapati jawapan dia bukan 972. Jadi A ni disingkirkan sebagai jawapan. Lepas tu cuba pula dengan jawapan B. Ganti X ni dengan 5 pula. Dan di belakang pun ganti X dengan 5. Jadi 5 tambah 1, 6. 3 berkuasa 6 tambah dengan 3 berkuasa 5. Kemudian tekan kalkulator. Bergung, dapat jawapan 972. Itulah jawapan B. Ini maknanya kita guna kaedah cuba jaya. Kita ambil jawapan A, B, C, D itu kita uji dalam soalan. Kalau untuk guna kaedah matematik, kalau operasi dia tambah, maknanya X dengan 1 ni boleh dipisahkan dia. Maknanya X tu cikgu tolak ke depan, dapat seperti ini. Lepas tu letak dot, lepas tu tambah 1 ni tolak pula ke belakang. Jadi dipecah pada 2 bahagian. Jadi besok bila jumpa kuasa, tambah ataupun tolak boleh pecah pada 2 bahagian. Dan dot di sini, titik hitam di sini bermaksud darab. Kemudian 3 kuasa X di belakang ni tak ada nombor, benarkan nombor 1. Letakkan 1 di belakang dia. Letakkan 1. Sebab 3 kuasa X darab 1, dapat balik 3 kuasa X. Kemudian kita guna kaedah pemfaktoran, kita keluarkan 3 kuasa X sebagai faktor. 3 kuasa X keluar, yang tinggal di hadapan 3 berkuasa 1, yang tinggal di belakang 1 lah. Okey. Dan 3 berkuasa 1, 3. 3 tambah 1 dapat 4. 4 tu bila kita bawa ke kanan, dia jadi bahagi ya. 972 bahagi 4 melahirkan 243. Dan bila nombor 3 di kiri, kita lahirkan juga 3 di sebelah kanan. Jadi 243 tu bersamaan dengan 3 berkuasa 5. Jadi kita nampak 3 di kiri, 3 di kanan, 3 di kanan, 3 di kiri, 3 di kiri, 3 di kanan. Sama. Oleh kerana 3 dan 3 tu sama, turunkan power di kiri ke bawah, turunkan power di kanan ke bawah. Lahirlah jawapan 5. Tu jawapan dia, B. Ini kaedah matematik lah. Ataupun boleh bawa kaedah cuba jaya. Kita test jawapan satu persatu. Iaitu kalau tak boleh buat lah, boleh pakai cuba jaya.
Okey, ini tip lah. Tip. Ayoyo. Okey. Jadi kalau jumpa bini besok, pecah ya. Mana X ni tolak ke kiri, tambah 2, tolak ke kanan. Jadi dia pecah 2 lah. Kemudian 5/2 ni, tambah 2 tu, tambah tu tak tulis pun tak apa. Lahirkan dia sebagai 5/2. Dan 5/2 ni boleh ditukarkan kepada 25. Maknanya 5/X tambah 2 ni, dia dapat 3 keadaan. Cuba lihat di sini. Tengok pergerakan mouse cikgu tunjuk ni. Ada 3 yang boleh timbul daripada 5/X tambah 2. Kemudian 4/X tolak 1 pun, kalau operasi tolak pun sama. Maknanya X tu bawa ke kiri, tolak 1 tu kita bawa ke kanan. Okey. Kemudian untuk pengetahuan anak-anak, bila kuasa dia negatif, kita tolak ke bawah. Jadi 4 kuasa tolak 1 ni, disebabkan kuasa dia negatif, cikgu tolak dia ke bawah. Dapat macam ni. Kemudian 4 kuasa tambah 1 ni tak payah tulis pun tak apa, tolak 4 tu ke kiri. Bila awak tolak 4 tu ke kiri, dapat yang ini. Jadi maknanya 4/X tolak 1 ni, dia boleh timbul 3 keadaan yang boleh kita tunjukkan. Apa yang cikgu tunjuk tu lah. Kemudian yang ini pula, 3/2 AB ya. Yang ini kita boleh fleksibelkan dia. Boleh fleksibel ya. Mana A masuk ke dalam, 2B tolak keluar. Ataupun B masuk ke dalam, 2A tolak keluar. Ataupun AB masuk ke dalam, 2 tolak keluar. Tu. Ataupun 2 masuk ke dalam, AB tolak keluar. Dan 3/2 tu boleh tukar kepada 9 AB. Jadi 3/2 AB ni dia boleh lahir 1, 2, 3, 4, 5 kejadian. Boleh tak anak-anak sekalian ni? Boleh. Boleh. Okey, senyap je ni. Nampak jelas Nampak. Cikgu cakap okey ke, laju sangat ke macam mana? Okey je. Okey. Mesti jelas. Awak pelajar pandai, tak ada masalah ni. Okey, yang ini. Yang ini apa jawapan? Dia beri bahawa Q adalah set 1, 1, 2, 3, 5, 8, X. Antara berikut, yang manakah nilai X? Cepat. Boleh jawab ni? Boleh jawab, cikgu bawa ke KLCC ke? Cepat. Apa jawapan dia? 13. Bagus. Yang ini apa sebenarnya? Yang ini apa sebenarnya? Yang ini adalah merupakan tajuk pola dan jujukan matematik tingkatan 2 dalam kategori nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci. Ni matematik tingkatan 2. Jadi kena ingat SPM nanti soalan dia datang daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Jangan belajar 4, 5, 3, 2, 1 kita lupakan. Tak boleh. Soalan dia akan melibatkan 5 tahun. 5 tahun. Apa yang awak belajar di tingkatan 1 sampai tingkatan 5, mana-mana boleh keluar dalam SPM nanti. Jadi ini satu contoh soalan tingkatan 2. Tajuk 1 bab pola dan jujukan nombor Fibonacci. Okey, 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Jadi 13 dengan X ni kedudukan yang sama. Jadi itulah jawapan dia. Bagus. Ni nombor Fibonacci ya. Nombor Fibonacci. Ni bab 1 tingkatan 2. Jangan lupa buat recording. Okey, yang ini graf yang bukan pokok. Macam mana kita nak ubah Y supaya graf ni jadi pokok? Titik tu dipanggil bucu dan garisan tu dipanggil tepi. Macam mana kita nak jadikan satu pokok? Yang ini bukan pokok ni. Macam mana nak jadikan pokok? Jadi untuk jadikan pokok, dia ada panduan dia. Ni. Jadi di sini ada 6 bucu. Ada 6 bucu. Titik tu dipanggil bucu dan ada 8 garisan. Garisan tu dipanggil tepi ya. Jadi ada 6 bucu dan ada 8 tepi. Jadi bucu ada 6. Bilangan tepi ni, dia punya panduan dia adalah bilangan bucu tolak 1.
Bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Bilangan bucu cikgu tukar dengan 6. Jadi 6 tolak 1 dapat 5. Maknanya kalau kita nak jadikan pokok, kena pastikan ada 6 bucu. Bucu dikekalkan. Tetapi bilangan tepi tu kena jadikan 5 sahaja. Maknanya ada 8 tepi di sini. Untuk jadikan 5 tepi, kena buang 3. Buang 3. Jadi untuk jadikan pokok, buang 3 tepi. Jadi tepi yang cikgu buang tu yang cikgu tik berwarna hijau. Satu. Jadi yang ini kita buang. Yang ini pun kita buang. Yang ini pun kita buang. Jadi kita buang 3 tepi. Dia dapatlah pokok dia. Tu pokok dia. Dan untuk syarat menjadi pokok ni, ni syarat dia. Untuk jadi pokok, syarat dia, graf dia mesti terkait dan pastikan tak ada kitaran, maknanya tak ada yang bersambungan. Dan pastikan tak ada gelung dan pastikan juga tidak ada berbilang tepi. Inilah kategori yang dipanggilkan pokok. Pokok. Ini kaedah cara membina pokok daripada graf yang diberi. Boleh faham tak ni? Boleh. Okey. Okey, yang ini, ini senang. Ni apa jawapan dia, Natasha? Kita nak julat antara kuartil. Ini dia bagi plot kotak. Apakah jawapan julat antara kuartil? Ni gambar macam pius. Pius. Kalau tengok pius dekat rumah tu, lebih kurang macam inilah. Jadi kalau cuba tengok mouse cikgu ni. Cuba tengok. Nampak tak mouse cikgu? Nampak. Okey. Jadi kalau nak cari julat antara kuartil ni, apa formula julat antara kuartil? Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi yang duduk depan ni, cuba tengok mouse cikgu. Yang duduk depan ni, di bawah dia 32. So 32 ni dipanggil julat, dipanggil kuartil pertama ataupun Q1. Jadi yang tengah ni, yang warna hitam yang tengah ni, di bawah dia 37, dipanggil sebagai median. Okey. Kemudian yang di belakang sekali ni, kalau tengok di bawah dia 40. 40 tu dipanggil sebagai kuartil ketiga. Simbol untuk kuartil ketiga adalah Q3. Jadi julat antara kuartil, formula dia harus diingat iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi kuartil ketiga 40, kuartil pertama 32. Apabila cikgu tolak, melahirkan jawapan 8. So jawapan dia B. Ini satu lagi soalan. Satu sekolah menengah Sulaiman semua kena betul. Tak ada pengecualian. Tak ada yang salah lah. Semua kena bagi jawapan B. Jangan ada bagi jawapan A, C ataupun D. Memang tak betul. Awak bagi jawapan bukan B, mak dengan ayah menangis. Jawapan tu salah. Jawapan yang betul B. Jadi hati-hati. Okey, yang ini. Ini Adnin boleh jawab. Apa Adnin? Yang lain saya tak sebut nama, saya tak kenal. Apa jawapan, minta maaf lah. Apa jawapan ni bilangan subset? Cepat Adnin. Adnin? Apa jawapan bilangan subset? Yang lain pun boleh jawab. 3. Ini tajuk operasi set. 3. Bagus. 3 Okey. Habibah, ada nama Habibah dalam ni? Habibah ada? Apa jawapan? Nantilah saya ambil file saya untuk tengok nama je. Keluar ke dalam. Keluar. Okey. Tak ada apa ni, kita tengok saja. Apa dapat dia? Alif Zakwan. Apa jawapan dia? Nak cari bilangan subset. Cikgu tak nampak muka awak, nak awak jawab pun tak apa. Salah tak apa, kita belajar ni. Jadi hari ni jawab 3. Jawapan 3 tu kurang tepat lah. Dia bilang set tu ada 3 nombor, bagi jawapan A. Tak betul lah. So nak cari bilangan subset ni, formula kena ingat dah. Dia ada formula. Formula dia 2. Ini formula dia. Kemudian kita tengok set berkenaan. Dalam set berkenaan ada 3 nombor. Letak 3 tu di atas 2. Letak 3 tu, bilangan unsur dan set tu ada 3. Letak 3 sebagai kuasa pada nombor 2 ni. Dan jawapan dia adalah 2 berkuasa 3. So jawapan dia D. Itu jawapan. Ini formula untuk cari bilangan subset. Jangan pilih jawapan A. Itu jawapan yang kurang tepat.
Boleh tak ini Siti Zulaika? Siti Zulaika Boleh, ada? boleh. Okay. Boleh. Okey, yang ini pula. Apa jawapan dia? Wong Tak Choi. Kelas 5 AC. Ini soalan matriks bab 2 tingkatan 5. Matriks yang depan tu peringkat dia 3 dengan 2. Matrik yang kedua tu peringkat dia 2 dengan 1. Jadi apa jawapan hasil darab dia? Apa jawapan dia, Wong? Ada tak Wong ni? Wong Tak Choi ataupun Wong Wiwen ada? Yogita? Ya, cikgu. Apa jawapan Yogita? Mana satu? A, B, C ataupun D? Tak pasti, Okey, tak apa. cikgu. Okey, cara nak jawab ya, bila awak jumpa matrik dalam bentuk darab, matrik yang depan ni tolong buat garisan mendata. Matrik yang depan ni buat garisan mendata. Tengok cara cikgu jawab. Jadi matrik yang depan tu buat garisan mendata. 1, 2, 3. Okey. Kemudian matrik yang belakang ni tolong buat garisan tegak. Jadi kalau kita buat seperti ini, kita tengok titik persilangan antara garisan merah dan garisan biru. Jadi garisan merah dan garisan biru bersilang 1, 2, 3. Nampak tak dia bersilang dalam bentuk satu baris tegak. Jadi bila kita tengok pada jawapan A, B, C, D, satu baris tegak ni duduk pada jawapan A dengan jawapan B. Bermakna C dengan D bukan jawapan. Kalau kita pilih C dengan D ni sebagai jawapan, mak dengan ayah menangis sekali kedua. Ini jawapan tu tak betul. Sebab kita nampak dia bentuk dia tegak ke bawah, tegak kan? Jadi kita darab, jawapan dia mesti tegak. Jadi dia mesti jawapan dia tegak macam tu. Kemudian tengok jawapan A dengan B, nak membezakan jawapan A dengan B ni, tengok nombor yang ada di situ. Jadi A dengan B tu yang berbeza pada nombor yang ketiga ya. A tu 12, B tu 5. Jadi kita cari nombor yang di bawah sahaja. Nombor yang di atas tak payah cari sebab sama. So kita kena ada bentuk dia seperti ini. So kita cari nombor yang di bawah sahaja. Jadi kita ambil nombor yang di bawah ni. 7 darab dengan 2 tambah dengan 2 darab dengan negatif 1. Ambil nombor yang di bawah tu mendata. 7 darab 2 tambah dengan 2 darab negatif 1. So nombor yang di bawah tu jawapan dia adalah 12. So jawapan yang harus dipilih adalah A. Boleh tak ni Yogita? Boleh, cikgu. Yogita? Okey, bagus Yogita. Ini contoh soalan metrik ya. Contoh soalan metrik. Okey, ini soalan statistik ya. Dia minta pelajar cari jawapan median. Saya harap, cikgu harap semua boleh bersemangat ya, sehingga jam 1. Jangan awak pergi ke mana-mana pula. Sayanglah ini belajar ni. Cikgu bagi ilmu di sini. So kita nak cari median di sini ya. Median. Apa jawapan dia Patricia? Patricia kelas 5 AC. Nak cari median di sini. Ni matematik tingkatan 2 agak. Dia nak median. Median ni tengah-tengah Median ni tengah-tengah. Dan biasanya bila kita nak cari median, langkah pertama tengok frekuensi ataupun tengok kekerapan. Frekuensi itu bahasa Inggeris, dalam BM dia kekerapan. Tengok kekerapan. Jadi kalau kita tengok kekerapan di sini, 1 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 2 dapat 20. Median tengah-tengah. 20 bahagi 2 dapat 10. Jadi kita cari jawapan 10. Jadi 1 tambah 5 tambah 4 ni 10. 6 tambah 2 tambah 2 pun 10. Jadi kiri 10, kanan 10. Jadi letak tanda sama dengan. Maknanya kiri 10, kanan pun 10. Bermakna median duduk di tengah-tengah. Jadi median dia antara 2 dan 3. Jadi median dia 2 tambah 3 bahagi 2. Ingat tengah? 2 tambah 3 bahagi 2. 2.5. So jawapan dia B. Anak-anak boleh faham tak ni? Boleh, cikgu. Boleh. Kalau cikgu tak tunjuk boleh tak? Tak boleh. Tak boleh pula. Tak boleh. Okey, tak apa.
Tak apa, bila bersemuka besok cikgu akan bagi cara detail, nampak lebih jelas. Kita boleh bersemuka dengan cepat. Yang ini soalan ni dia minta yang mana satu antara jawapan A, B, C, D. Bila kita bunda, kita round off two significant figures, 2 angka berti ataupun 3 significant figures, jawapan dia jawapan yang sama keluar. Dia melahirkan jawapan yang sama. Nombor tu bila kita bunda 2 angka berti ataupun kita bunda 3 angka berti, dia keluar jawapan yang sama. Rasa-rasa apa jawapan dia? Tuba sini. Tuba sini ada dalam talian. Cikgu, line dia slow. Line slow? Awak duduk di mana? Faham kan? Dia suruh aku cakap dengan cikgu. Apa dia? Dia tak join, line dia slow. Kenapa dia tak join? Line dia slow, wifi dia slow. Wifi dia slow. Ni saya bercakap dengan siapa ni? Jani. Dengan? Jani. Janani lah, Janani. Janani okey, line okey. Janani duduk di mana? Taman Harmoni. Taman Harmoni. Okey. Cikgu duduk kat Taman Dahlia, dekat je tu. Pasar Raya 88. Dekat Petronas, Ketari. Okey, tak apa. Siapa yang line slow tu, cikgu pun tak boleh nak buat apalah sebab ini bukan cikgu pun tak boleh nak tolong. Okey, tak apa. Kita nak cari mana satu jawapan dia. Okey, Janani, apa jawapan dia Jani? Antara A, B, C, D ni, yang mana satu bila kita bunda 3 angka berti ataupun kita bunda 2 angka berti, jawapan kedua-duanya sama. Mana satu Janani? Boleh Janani? Janani tak faham. Pilih antara jawapan A, B, C, D ni, choose one another A, B, C, D to get the same answer for 2 significant figures and 3 significant figures. Mana satu? Bila bunda round off kepada 2 significant figures, round off kepada 3 significant figures, same answer. Jawapannya adalah jawapan yang sama. So, yang mana satu yang harus kita pilih? So, soalan seperti ini kalau keluar, anak-anak kena cuba satu persatu lah. Macam cikgu buat ni, cikgu buat jadual lah. Cikgu buat jadual. A ni, 0.0279, bila cikgu round off 2 significant figures, AB ni angka bererti ya. So, jawapan dia keluar 0.028. Bila cikgu round off 3 significant figures, jawapan yang keluar 0.0276. Nampak tak jawapan dia tak sama? Bila jawapan tak sama, A bukan jawapan. Cikgu, jawapan C jawapan C betul lah. Okey, kita cuba B pula. B kalau kita cuba pun sama, jawapan dia pun berbeza. Tapi bila kita round off untuk soal jawapan C ni, bila kita round off jawapan C, untuk 2 angka berti dan 3 angka berti, dua-dua jawapan dia sama. Jadi inilah jawapan dia. So jawapan dia C. D pun bukan. D pun bukan. Itu masuk soalan. Boleh faham? Lupa cikgu nak tulis dalam bahasa Inggeris. Okey, yang ini. Ini agak senang lah. Ini boleh. Ini makanan pelajar-pelajar sekolah menengah Sulaiman. Ini makanan dia. Makanan pelajar Sulaiman ya. Tak ada masalah ni. Ni. Okey. Apa jawapan dia Ilham Iskandar? Ilham Iskandar apa jawapan? Apa? Yang mana satu? Tahu. Tak. Ilham, asyik gambar tu Ilham. Ya ini senang ya Ilham. Awak ambil nombor belakang kan? Ambil nombor belakang ni. Cikgu bagi kaedah cepat ni. Ambil nombor 5 dengan nombor belakang ni. 5 tambah 4. Nampak tak? 5 tambah 4, jawapan dia 9. 5 tambah 4, jawapan dia 9. Tapi pada jawapan ni, nombor di belakang dia 2.
Nampak tak? Nombor di belakang ni pada jawapan ni 2. Jadi 9 ni nak jadi nombor 2 ni, apa yang harus kita buat? Jadi kita kena tolakkan dengan 7. Jadi jawapan dia 7 lah. Itulah asas dia. Boleh? Boleh. Simple ini. Ini makanan kita ni. Macam kita makan roti canai ni. 5 tambah 4, 9. Sedangkan pada jawapan nombor di belakang 2. Macam mana 9 tu nak jadi 2? Dan tentu kita tolak dengan 7. 7 lah asas dia. Okey. Boleh ya? Okey. Ini cara senang. Okey. Okey yang ini. Ini cikgu nak tunjuk. Selain guna kalkulator, kita boleh juga cari jawapan ni menggunakan jadual. Kita boleh guna jalur gemilang. So 1, 2, 4 ni asas 8, base 8, kita nak convert pada base 2. So awak bergerak daripada kanan ke kiri, awak buat table, awak tulis dekat table tu 1, 2, 4 jalur, 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 1, 2, 4 jalur. Lepas tu tengok jawab soalan. 4 dekat soalan ni, tengok mouse cikgu. 4 ni dekat belakang, jadi kita guna jalur di belakang. Cari nombor 4, jumpa. Letak di bawah ada 1. 2 dan 1 ni cikgu tak guna, letaklah kosong. Lepas tu tengok nombor 2. 2 tu dekat tengah, guna pula jalur di tengah. Cari nombor 2 di jalur tengah, jumpa. Letak di bawah 2 tu 1. 4 dan 1 tak guna, letaklah kosong. Okey. Lepas tu nombor depan tu 1. Kita cari nombor 1 dekat jalur pertama. Jumpa nombor 1. Letak di bawah dia 1. 2 dengan 4 cikgu tak guna, letaklah kosong. Oleh kerana kosong duduk di hadapan, kosong tak boleh tulis. Kosong ni cikgu padam. So jawapan dia adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Itulah jawapan. So jawapan dia A. Yang ini cikgu guna table lah. Selain daripada guna kalkulator. Cara paling senang guna kalkulator lah. Tapi elok juga awak tahu ilmu lain selain daripada kalkulator. Ini maknanya, yang ini kita nak tukar base 8 tu kepada base 2. Kita guna table. Dan pergerakan dia daripada kanan ke kiri. Dalam table tu wajib tulis 1, 2, 4 jalur. 1, 2, 4 jalur. 1, 2, 4 jalur. Itu kaedah. Ada cikgu ajar tak di sekolah ni? Masa awak tingkatan 3. Ni tajuk form 3. Ya, cikgu. Ada? Ada. Ada. Ada, baguslah. Okey, yang ini. Cuba cari jawapan dia. Tukar kepada base 2. Apa jawapan dia? 735 base 8 convert to base 2. Jalur pun cikgu dah buat. Tak payah guna kalkulator. Supaya awak pandai guna kaedah yang cikgu tunjuk ni. Apa jawapan dia? 735 base 8 kita tukar kepada base 2. Apa jawapan dia, Adam? Adam? Apa jawapan Adam? Adam ada tak ni? Adam? Banyak Adam cikgu. Adam di kelas 5 ES. Adam Aziz. Apa cuba? Adam. Boleh Adam? Adam Aziz. Minta maaf lah, saya tak kenal awak. Awak kat muka saya mungkin awak kenal, tapi kita tak pernah bersemuka. Ada seorang dua lah yang bersemuka dengan saya tu masa dia datang rumah cikgu belajar dulu. Okey. Sahami Zarif boleh? Di kelas 5 ES. Dia untuk tukar asas 8 kepada asas 2 ni, kaedah dia masih sama. Kita guna jadual dan nombor yang harus kita pakai adalah nombor yang sama, iaitu 1, 2, 4 jalur. 1, 2, 4 jalur. 1, 2, 4 jalur. Jangan bawa nombor lain. Lepas tu 5 tu di belakang. 5 tu di belakang, kita guna jalur di belakang. Apa makna 5? 5 bermaksud 4 tambah 1. Macam mana dapat nombor 5 ni? Dah tentulah 5 datang daripada 4 tambah 1. Jadi nombor 4 cikgu letak 1. Nombor 1 ni cikgu guna letak 1. Nombor 2 ni cikgu tak guna, letaklah kosong.
Kemudian 3 tu duduk di tengah, jadi kita guna jalur di tengah. Apa makna 3? 3 bermakna 2 tambah 1. Jadi nombor 2 cikgu guna, letak 1. Nombor 1 cikgu guna, letak 1. 4 cikgu tak guna, letaklah kosong. Okay. Kemudian 7 di hadapan, kita guna jalur di hadapan. Apa makna 7? 7 dah tentulah 4 tambah 2 tambah 1. 3 nombor cikgu guna, 3 nombor cikgu letak nombor 1. Inilah jawapan 735 asas 8. Dalam asas 2 jawapan dia 111 011 101 base 2. Jadi cari jawapan ni dekat jawapan ABCD. Yang ini cikgu tunjuk guna jadual lah, tapi dalam peksa nanti digalakkan guna kalkulator lah, lagi cepat daripada jadual lah. Tapi manalah tahu takdir ilahi ya, tiba-tiba masa peksa tu kalkulator rosak. Ataupun kalkulator kita tak ada bateri. Jadi kena ada alternatif. Inilah alternatif lah untuk menukarkan asas 8 kepada asas 2. Okey, yang ni macam mana anak-anak? Ni. Ini dah boleh jawab ni. Ini kita tunggu sahabat kita. Sahabat kita 5AC adenin. Apa jawapan dia adenin? Apa jawapan adenin? Kita hari ni kita santai-santai lah. Apa jawapan dia adenin? Adenin di kelas 5AC. AC dia apa maksud dia adenin? Accounting. Accounting. AC. AC tu? Accounting. Account bank. Okey. Apa jawapan? Nak tukar soalan ni kepada base 8. Apa dia? Boleh? Umar Damia, apa jawapan Umar Damia? Nak tukar soalan ni kepada asas 8. Awak nampak tak soalan ni apa dia? Dia nak asas 8. Nombor yang diberi pun nombor 8. Operasi yang dia bagi pun operasi plus. Senanglah soalan ni. Dia nak asas 8. Dalam senarai soalan, nombor dia 8. Kemudian pula dalam soalan tu operasi dia tambah. Jadi kalau operasi dia tambah, nombor yang diberi pula nombor 8, dia minta pula jawapan dalam asas 8. Kaedah paling senang, kita buat jadual. Senang saja buat jadual lah. Bergerak daripada kanan ke kiri. Oleh kerana nombor tu 8, dalam jadual tu guna nombor 8. Tu dia. Kemudian tengok soalan 8 berkuasa 7. Cari dalam jadual nombor 8 berkuasa 7. Jumpa. Letak di bawah dia 1. Kemudian nampak 8 berkuasa 5. Cari 8 berkuasa 5 dalam jadual. Jumpa. Di bawah dia letak 1. Lepas tu nampak pula 8 berkuasa 4. Cari 8 berkuasa 4. Di bawah dia letak 1. Nampak pula 8 berkuasa 2. Cari 8 berkuasa 2. Di bawah dia letak 1. Kemudian nombor-nombor lain tak ada. Oleh kerana tak ada dalam soalan, ganti dengan kosong. Itulah jawapan. Lepas tu ambil pen merah, write jadual tu. Jawapan dia C. Ini kaedah cikgu. Kalau awak nak guna kaedah awak pun boleh. Tapi pastikan lebih cepat daripada kaedah cikgu lah. Jangan tambah nombor ni satu persatu. Lepas tu awak guna, bagi dengan 8. Awak tengok remainder, awak bagi jawapan. Kalau buat seperti itu, kalkulator boleh terbakar. Buat jadual lah, simple saja. Boleh. Boleh ya? Saza boleh Saza? Saza Zaidati. Boleh. Saya tanya ni bukan apa, cikgu tanya bukan apa. Sekurang-kurangnya saya tahu awak masih berada dalam talian. Okey. Okey, cuba yang ni pula. Mana satu jawapan? Kita nak tukar kepada asas 5. Dalam soalan pun nombor pun 5. Senanglah. Kita nak asas 5, dalam soalan pun nombor pun 5. Lepas tu operasi pun tambah. Jadi, bila dia nak asas 5, dalam soalan pun nombor pun 5. Jadi dia nak asas 5, cara paling cepat pakai jadual lah. Pakailah jadual. Jadi mana satu jawapan? A, B, C ataupun D. Wong We Went. Macam mana Wong We Went? 5AC.
Ada tak Wong dalam ni? Wong Wiwen? Wong Wiwen? Cikgu panggil ni, ada tak Wong? Ada ke tak ada Wong? Wong Win? Wong tak coy? 5 AC? Kalau sebutan cikgu salah jangan marah, minta maaf lah. Yogita ada? Ada cikgu. Okey. Macam mana nak jawab Yogita? Mula-mula kita tukar nombor ni pada 5 ya. Nampak tak nombor 125 ni? Apa nak buat dengan 125 ni? Jadikan 5. 125 adalah 5 berkuasa 3. Kemudian nampak tak 50 ni? 50 pun jadikan 5. 50 adalah 2 darab 25. 50 ni 2 darab 25. Kemudian 25 jadikan 5 berkuasa 2. Yang penting kita nak lahirkan dalam soalan ni semua nombor dia 5. Macam tu. Jadi 125 kita tukar 5 kuasa 3. 50 cikgu tukar 2 darab 5 berkuasa 2. Okey. Sebab 50 ni 2 kali 25. 25 boleh tukar 5 kuasa 2. Kemudian kita buatlah jadual. Oleh kerana dia nak asas 5, dalam jadual tu tulis nombor 5. Macam tu. Boleh ya? Kemudian tengok soalan 5 kuasa 7 di hadapan dia 4. Letak 4 di bawah 5 kuasa 7. 5 kuasa 6 kita cari jumpa di bawah letak 1. 5 kuasa 3 kita cari jumpa 5 kuasa 3 di bawah letak 1. 5 kuasa 2 di hadapan dia 2. Cari 5 kuasa 2 letak nombor 2 di bawah dia. Kemudian 5 kuasa 5, 5 kuasa 4, 5 kuasa 1, 5 kuasa 0 tak ada dalam soalan ni. Nak tulis apa anak-anak? Kosong. Itulah jawapan. Jadi jawapan dia 41001200. Jawapan dia adalah terlupa cikgu nak bulat ni. Jawapan dia mana satu? Jawapan dia lupalah cikgu nak bulat. Ni soalan baru tadi cikgu buat. So jawapan dia adalah D. Jawapan dia D ya. Jawapan dia D. Jawapan dia D. Okey ini. Ini soalan seterusnya. Ni bab 1 tingkatan 4 ya. Fungsi kuadratik. Rajah di bawah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Yang gx tu lengkung dia berwarna hitam. Yang fx tu lengkung dia berwarna merah. Dan pintasan y dia sama. Pintasan y kedua lengkung tu adalah 5. 5 sebagai pintasan y. Jadi soalan ni dia tanya, berapakah nilai A yang harus diberi pada fungsi fx? Fx tu nampak tak? Fungsi fx ni, dia punya fungsi fx ni ax kuasa 2 tambah 5. Manakala fungsi gx ni 2x kuasa 2 tambah 5. Dia nak nilai A ni yang ada pada lengkung merah ni. Jadi kena ingat ni. Kalau kedua-dua lengkung ni dia pintas pada nombor yang sama 5. Jadi bacaan A ni apa bacaan dia? Siapa tahu? Mana satu jawapan dia? A, B, C, D. Dia ada panduan dia. Jadi lengkung ni, bila lengkung ni menghampiri paksi Y, bila lengkung ni hampir kepada paksi Y, semakin hampir dengan paksi Y, semakin besar nilai A dia. Jadi untuk GX ni, nilai A dia 2. Jadi untuk FX ni, nilai A dia mesti lebih daripada 2. So jawapan dia 3 lah. Sebab 3 yang ada dekat senarai jawapan. So jawapan dia A. Semakin lengkung ke dalam, ni cikgu bagi nota ni. Semakin lengkung ke dalam menghampiri paksi Y, ni Y terlupa tulis tak. Semakin lengkung ke dalam menghampiri paksi Y, maka nilai A semakin besar. Jadi A yang ada pada GX ni 2, mana A ni mesti lebih daripada 2. So jawapan yang harus dipilih, daripada senarai jawapan A, B, C, D, kita pilih A, jawapan dia 3. So jawapan dia A ya. Faham tak ni? Faham, Cik. Faham. Okey. Okey yang ini. Ini tajuk penangkulan logik. Mana satu jawapan dia? Mana satu jawapan? Ni senang soalan ni.
Dia bagi premis satu dan juga kesimpulan. Mana satu jawapan? Janani. Apa jawapan dia Janani? Janani 5AC. Janani Edward. Apa jawapan Janani? Janani ada tak dalam talian? Janani? Ada. Cikgu Okay. ada. Apa jawapan Janani? Nampak tak paparan cikgu tunjuk ni Janani? Janani nampak? Cikgu B Jawapan dia? Apa jawapan? Ulang balik. Ya, B. Jawapan B. Bagus Janani. B. Betul. Bagus. So cara nak jawab besok anak-anak, langkah pertama nak perkataan if ni kita padam. Perkataan then ni kita padam. Ni cikgu bagi kaedah lah. Kemudian kita tengok yang berulang. Jadi kita nampak punca kuasa 2X ni berulang, ada di atas, ada di bawah. Berulang, padam di atas, padam di bawah. Nombor 7 pun berulang. 7 pun berulang, padam di atas, padam di bawah. Tanda equal. Nampak tak tanda equal ada di kiri, ada di kanan. Tanda equal pun berulang. Padam di kiri, padam di kanan. So yang tak berulang ni, yang tertinggal ni, awak salin letak pada premis yang kedua. Jadi X dengan 49 ni tak padam ni. Cikgu salin. Kemudian tanda tak sama dengan pun tak padam. Cikgu letak dekat tengah. Inilah jawapan. Macam disebut oleh Janani tadi. So jawapan dia P ya. Ini contoh soalan penangkulan logik untuk kertas 1. Okey, yang ini pula. Ini soalan tajuk tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5. Nama cikgu tu. Jadual di bawah menunjukkan pendapatan Encik Roslan. Gaji 2,800. Allowance 300. Sewa diterima 550. Dividen 250. Hitung pendapatan aktif Encik Roslan. Apakah jawapan dia? A, B, C ataupun D? Okey. Apa jawapan dia? Muhammad Daniel 5AC. Muhammad Daniel ada dalam talian? Ada. Saya cikgu pun petak apa. Cikgu mengajar pun tak perlu terburu-buru. Yang penting awak dapat ilmu daripada cikgu lah. Kalau cikgu cepat-cepat pun tak dapat ilmu pun tak ada makna. Jadi apa jawapan dia agak-agaknya Muhammad Daniel? Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Iaitu pendapatan aktif Encik Roslan. Dia ada formula ni nak cari pendapatan aktif. Apa formula pendapatan aktif? Formula dia apa? Ini formula dia. Pendapatan aktif ni formula dia gaji tambah allowance. Ingat ya? Pendapatan aktif ni formula dia gaji tambah allowance. Jadi ambil gaji 2,800, ambil allowance 300, kita tambah. Itulah jawapan dia. 3,100. Kena ingat anak-anak. Jadi besok nak cari pendapatan aktif, formula dia gaji tambah allowance. Sewa diterima dengan dividen bukan pendapatan aktif. Itu bukan. Itu masuk pendapatan pasif. Okey, ni. Pendapatan aktif, ni cikgu bagi nota. Pendapatan aktif ada 3, gaji, salary, allowance, commission. Yang ni masuk pendapatan aktif. Pendapatan pasif lah, dividen, sewa diterima, rental receive, faedah simpanan bank, bank saving interest. Jadi ingat ya, yang mana yang dipanggil pendapatan aktif, yang mana yang disebut pendapatan pasif. Jadi kena tahulah. Kalau diminta jumlah pendapatan, ambillah pendapatan aktif tambah dengan pendapatan pasif. Kalau dia minta pendapatan aktif, tolong ambil gaji, tambah allowance, tambah commission kalau diberi dalam soalan. Okey, yang ini? Ini. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif Rahman pada bulan Januari masing-masing ialah RM4,350 dan RM2,100.
perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetapnya dalam bulan yang sama masing-masing ialah 2,600 dan 980. Berapakah aliran tunai bulanan Raman? Ini dia nak aliran tunai pula. Aliran tunai untuk Raman. Ingat formula aliran tunai. Okey, ini soalan dia. Yang tadi dalam dua bahasa. Yang tadi dalam bentuk dua bahasa. Ini dalam bentuk BM. Okey, kita nak aliran tunai. Apa formula untuk aliran tunai? Dalam soalan ni ada bagi maklumat pendapatan aktif, pendapatan pasif, perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Jadi macam mana nak cari aliran tunai? Boleh bantu cikgu tak Paradina 5AC? Paradina ada tak dalam talian? Ada. Okey, boleh bantu cikgu tak? Apa jawapannya? Apa formula untuk aliran tunai ni? Dia ada formula Tolak jumlah perbelanjaan. Macam mana? Jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Guna nota dalam soalan. Guna nota dalam soalan untuk aliran tunai, formula dia. Aliran tunai adalah aliran tunai adalah apa formula dia? Jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey. Betul lah tadi. Kemudian jumlah pendapatan ni apa dia? Jumlah pendapatan merupakan pendapatan aktif tambah dengan pendapatan pasif. Jumlah perbelanjaan pula merupakan perbelanjaan tidak tetap tambah dengan perbelanjaan tidak tetap. Ingat ya, ini kaedah mencari aliran tunai ya. So kita gantilah. Jumlah pendapatan adalah pendapatan aktif tambah dengan pendapatan pasif. 4350 tambah 2100. Jumlah perbelanjaan pula merupakan perbelanjaan tetap tambah dengan perbelanjaan tidak tetap. 2,600 tambah dengan 980. Jadi bila cikgu buat penyelesaian, inilah jawapan yang harus diberi ya. 2,870. Ni bab baru dalam KSSM, dulu tak ada bab ni. Ni bab baru lah. Masa KBSM tajuk ni tak ada. Awak pun ada handphone ya. Mungkin ada yang tengah pegang handphone di situ. Jadi soalan macam ni boleh snap gambar pun boleh. Snap ambil gambar. Snap. Okey, yang ini ni selamat hari guru ni. Yang ini senanglah. Yang ini cikgu agak tak ada masalah Okey, cikgu nak tanya Habibah boleh? Habibah Maisyarah di kelas 5AC. Kelas yang bukan kelas 5AC dengan 5S ni cikgu tak panggil, minta maaf sebab cikgu tak ada senarai nama Tak maaf. Okey, yang ini apa jawapan dia Habibah? Habibah Maisyarah. Jangan malu-malu, salah tak apa. Kita belajar sama-sama. 5/6 berkuasa dengan negatif 2. Habibah ada tak dalam talian? Habibah? Si cikgu. Okey, macam mana jawapan dia Habibah? Senang saja Habibah. Nampak tak negatif Cikgu. 2? Apa dia? Si ke? C. Oh, pandailah. Macam itulah. Okey, tak apa. Bagus. Jawapan yang betul. So, bila jumpa soalan begini, negatif. Nampak tak negatif? Negatif, awak tukar positif. 2, kekal abadi. Negatif, awak tukar positif. 2, kekal abadi. Kemudian nombor dalam kurungan, tolong terbalik. Negatif, tukar positif. 2, kekal abadi. Nombor dalam kurungan, terbalik. Mana 6 naik ke atas, 5 turun ke bawah. Jadi besok buat macam ni lah. Kemudian 6 kuasa 2 bahagi dengan 5 kuasa 2. So jawapan dia C. Boleh? Ni contoh. Simple. Jawapan dia C. Okey, ni soalan SPM tahun 2016. Sama jugalah. Tengok soalan tu. Negatif, tukar positif. 2, kekal abadi. Negatif, tukar positif. 2, kekal abadi. Dalam kurungan, terbalik. Maknanya N naik ke atas, 3M turun ke bawah. N ke atas, 3M turun ke bawah. Jangan lupa syarat dia.
Kuasa 2 bermaksud darab 2 kali. Jadi N darab N, N kuasa 2. 3 darab 3, 9. M darab M, M kuasa 2. Inilah jawapan. Boleh ya? Negatif tukar positif, 2 kekal abadi dalam kurungan terbalik. Yang di bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah. So jawapan dia A. Ni soalan macam ni tak susah mana. Boleh jawab dalam masa pendek ni. Cikgu rasa dalam 5-6 saat siap. Settle. Okey, yang ini. Yang ini macam mana? Yang ini. Wow, cikgu nak tanya wow we went ni. Ada tak ada dalam talian? Wow we went dengan wow tak coy. Ada ke tak ada dalam talian? Okey, tak apa. Kita pergi kepada Nur. Dia orang tak masuk. Tak masuk? Mana tak masuk ya? Tak adil lah ni. Kalau tak adil, cikgu nak tulis tak adil. Okey. Ini soalan yang ini. Cikgu nak pergi kepada Nur Eliana. Apa jawapan? Nur Eliana 5 AC. Jadi ini melibatkan kuasa luar dan dalam. Kuasa luar dan dalam. 1/m duduk di dalam, N duduk di luar. Yang mana satu jawapan? A, B, C ataupun D. Jadi kalau jumpa ada dua kuasa seperti ini, kuasa yang di luar masuk ke dalam, kuasa yang di dalam tolak keluar. N masuk ke dalam, 1/m tolak keluar. N masuk ke dalam, N masuk ke dalam, 1/m tolak keluar. Maknanya N dengan 1/m tu tukar tempat. N masuk ke dalam, dapat macam ni. 1/m tolak keluar. Dapat macam tu. Kemudian A kuasa N ni, kita salin balik semula. Kita copy balik A kuasa N. Dan 1/m ni, kita tukarkan dalam bentuk seperti ini. 1/m tu tukar dalam bentuk macam ini. Inilah jawapan dia. Jawapan dia C. Jadi kalau jumpa soalan yang melibatkan dua kuasa, kuasa yang di luar masuk ke dalam, kuasa yang di dalam tolak keluar. Kemudian awak repair balik apa yang diberi dan kita cari jawapan yang mana satu di antara A, B, C, D. Rasa cik tak ada masalah lah. Ambil handphone, snap gambar. Ataupun buat recording. Okey, yang ini soalan ulangan SPM 2017. Dia minta yang mana satu jawapan dia. Ini soalan lah. Ni, mana satu jawapan dia. Bukan boleh guna kalkulator sebab dia nak tafsiran konsep. Tafsiran konsep. Kalau guna kalkulator dapat dah jawapan. Tengok jawapan dia. A, B, C, D tu. So kalau jumpa kuasa dalam bentuk pecahan, kuasa dia pecahan, 3 ni, nampak tak 3 yang di atas ni? 3 masuk ke dalam, 3 masuk ke dalam. Dapat macam ni. 4 tu di bawah. 4 dekat bawah ni tolak keluar. 4 ni di bawah, bila cikgu tolak keluar, dia jadi 1/4. Okay. Lepas tu 16 kuasa 3 ni, kita salin balik semula. 16 kuasa 3 tu kita salin balik semula. 1/4 ni kita tukar dalam bentuk punca kuasa 4. Tukarkan 1/4 tu dalam bentuk ini. So jawapan dia di mana? Jawapan dia D. Boleh ya? So bila kuasa dia pecahan, yang di atas tolak ke dalam, yang di bawah tolak keluar. Tapi yang di bawah tu 4. Bila awak tolak dia keluar, jangan tulis 4, tulis dia kepada 1/4. Itu kaedah dia. Ini SPM ulangan tahun 2017. Okey, yang ini yang mana satu metrik yang tak boleh darab. Mana satu metrik yang tak boleh darab. Cikgu nak panggil 5 ES. 5 ES Nur Patiah Hanani.
Nur Fatihah Hanani ada tak dalam talian? Nur Fatihah Hanani ada tak dalam talian? Senyap ini. Muhammad Safiq? Muhammad Safiq ada tak dalam talian? Ada Nin? Ada. Ada. Saya cikgu risau juga, takut semua senyap, takut line blackout tak tahulah. Yang mana ni yang tak boleh darab? Okey, cikgu nak tanya ni lah. Muhammad Aslam 5 ES. Apa jawapan dia Muhammad Aslam? 5 ES. Yang mana satu yang tak boleh darab antara dua matrik ni? Adakah jawapan dia A, B ataupun D? Mana satu? Jadi untuk menentukan matrik tak boleh darab, kita tengok dia punya order matrik ya, ataupun peringkat matrik. Jadi cikgu test A, B, C, D ya. Jadi tengok jawapan A ni, 4-1 ada 2 baris, 1 lajur. Makna peringkat dia 2 dengan 1. Okay. Kemudian yang kedua ni ada 1 baris, 2 lajur. Peringkat dia 1 dengan 2. Nampak tak nombor di belakang ni 1, nombor depan ni 1. Bila dua nombor ni sama, dua nombor ni yang cikgu bulat dengan merah ni, bila sama, bermakna matrik ni dalam situasi boleh darab. Jadi kita nak cari yang tak boleh darab. Cannot be multiplied. Kita cuba B pula. B ni ada 1 baris, kemudian ada 2 lajur. Jadi 1 dengan 2. 1 dengan 2. Kemudian yang matrik yang belakang ni ada 2 baris, kemudian ada 3 lajur. Baris ni mendata, lajur tegak. Baris ni horizontal, and then dia punya kolom dia vertical. Jadi lajur ada 2, baris ada 2, lajur ada 3. Jadi peringkat matrik yang kedua ni 2 dengan 3. Jadi nombor di depan, belakang dengan nombor depan ni sama. Bila sama, boleh darab. Okey, kita cuba pula C. C ni, matrik yang depan ni ada 2 baris, ada 1 lajur. Peringkat dia 2 dengan 1. Matrik yang kedua ni ada 2 baris, 2 lajur. Nombor belakang dengan nombor depan tak sama. Mana C ni matrik dia tak boleh darab. So jawapan dia C ya. Sebab soalan minta matrik yang tak boleh darab. Cannot be multiplied. Jadi jawapan dia C. D ni pun samalah. Ada 1 baris, 2 lajur. Matrik di belakang ni ada 3 baris, 2 lajur. Nombor dia sama, boleh darab. Jadi yang tak boleh darab, jawapan dia C. Jadi jawapan dia C. Yang ini dalam peksa nanti kalau nak cari jawapan, kena uji satu persatu lah. Kita nak lihat nombor belakang dengan nombor depan pada peringkat matrik itu sama ataupun berbeza. Kalau sama, boleh darab. Kalau berbeza, tak boleh darab. Okey, yang ini pula. Ini soalan bab 1 tingkatan 4. Okey, kita panggil pemanggil lah. Kita panggil sahabat kita di kelas 5 ES, Ilham Iskandar. Boleh Ilham? Apa jawapan persamaan paksi simetri? Ilham ada tak di talian? Ada. Ada, okey. Tak apa Ilham, jawab. Salah tak apa, nanti cikgu bantulah untuk cari jawapan yang betul. Rasa-rasa awak antara A, B, C, D ni, mana jawapan yang betul? Ilham? Tak apa, orang tak nampak muka. Biasa kita malu, orang malu pada muka kan. Sekarang muka tak nampak, apa nak malu? Apa jawapannya? B ke? B. Okey. Okey, tak apa. B itu kurang tepat lah, tak apa. Kita tanya soalan lagi. Sanjita 5 ES. Sanjita, apa jawapan Sanjita? Sanjita ada tak Sanjita? Ada cikgu. Okey, apa jawapan dia Sanjita? Kita nak cari equation of axis of symmetry. D. Jawapan dia D. Okey. Jadi jawapan D pun jawapan yang kurang tepat lah. Tinggal A dengan C.
Okey, tak apa. Okey, kita pergi kepada pemanggil yang ketiga. Antara A dengan C ni. Mana satu yang betul? Kita cuba tanya Siti Zulaika Jalaluddin di kelas 5 ES. Apa jawapan Siti Zulaika? Siti ada di talian? Siti Zulaika? Siti Zulaika ada tak dalam talian? Kawan-kawan ada tak Siti Zulaika dalam talian? Ada cikgu, ada. Mana satu antara A dengan C ni? A. Bagus. Jadi jawapan A pun kurang tepat. Okey. Kita panggil seorang lagi, Alif Zakwan. Mana satu jawapan dia Alif Zakwan? A bukan, B bukan, D pun bukan. Jadi jawapan dia? C. Jawapan dia C lah. Okey, cara nak cari persamaan paksi simetri ni, bila dia bagi fungsi kuadratik ya, langkah pertama kita kembangkan fungsi kuadratik ni. Kita kembangkan dia. So bila cikgu kembang dapat seperti itu, lepas tu kita permudahkan. Kita buat simplify, kita dapat yang ini. Kemudian kita ambil fungsi kuadratik am tu, letak di bawah. Fungsi kuadratik am ni AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan daripada sini ya, kita tentukan nilai A, B dan juga C. So A tu depan, nilai dia 3. B di tengah, nilai dia 1. C di belakang, disebabkan tanda tak sama, jadi nilai C tu adalah negatif 10. Kemudian dah dapat nilai A, B dan C, kita carilah persamaan paksi simetri. Ingat anak-anak yang dikasihi, persamaan paksi simetri ni dia ada satu formula yang harus kita ingat. Jadi apa formula persamaan paksi simetri? Formula dia adalah X sama dengan negatif B bahagi 2A. Jadi dalam persamaan ni tak melibatkan C ya, dia ada B dengan A sahaja. Jadi ganti B dengan 1, ganti A dengan 3. So dapatlah jawapan dia. Jadi jawapan adalah X sama dengan negatif 1/6. So jawapan dia C. So ingat anak-anak, ambil gambar, ada handphone ambil gambar. Ini kaedah menentukan persamaan paksi simetri. Tolong kekalkan dalam ingatan formula dia. X sama dengan negatif B/2A. Itu formula yang harus kita ingatlah. Kemudian bila dia bagi fungsi kuadratik, kembangkan fungsi kuadratik tu. Dan daripada situ carikan nilai A, B dan cari nilai A dengan B. C tak guna, dalam formula tak ada penggunaan C. Tentukan nilai A dan B, masuk ke dalam formula, menggelupur jawapan dia keluar. Jadi jawapan dia C. Negatif 1/6. Okey, yang cikgu-cikgu tanya tadi, boleh faham tak ni? Apa yang cikgu tunjuk? Respon? Boleh cikgu. Okey, bagus. Faham. Bagus. Okey, yang ini pula. Ini tajuk, yang ini bab 1. Bab 1 tajuk ubahan bab tingkatan 5. Yang ini bab tingkatan 5 ni. Diberi X berubah secara langsung dengan Y. Given that X varies directly as Y. Antara berikut, yang manakah adalah pemalah? Which of the following is a constant? Adakah jawapannya A, B, C ataupun D? Jawapan? Siapa nak respon? Apa jawapan dia? C. Bagus. Bagus. Siapa jawab tu? Nama siapa? Natasha. Natasha kelas mana? 5 IS lah? Natasha Balkis lah? Natasha? Adira. Oh, ada dua Natasha je. Natasha Adira, Natasha Balkis. Okey. Kembar ke? Natasha Adira dengan Natasha Balkis ni kembar ke? Bukan kembar. Adik-beradik? Bukan. Okey, cara nak jawab kita ambil soalan ni, kita ubah kepada simbol matematik lah. X berubah ni, tukarkan simbol berubah dengan simbol cacing kerawit. Cikgu suka panggil simbol ni cacing kerawit. Ni. Tukarkan perkataan berubah tu dengan simbol cacing kerawit ni. Secara langsung dengan Y, terus tulis Y di belakang. Bila langsung ni terus tulis.
Kemudian simbol cacing kerawit ni kita ganti dengan simbol sama dengan K. Tukar dengan simbol sama dengan K. Lepas tu letak Y di belakang. Dan pemala di sini adalah K. K adalah pemala. Jadi kita dapatkan K lah. Sebab soalan kata antara berikut yang manakah adalah pemala. Maknanya dia nak nilai K. Kita carilah jawapan untuk K. Jadi KY ni cikgu bawa ke kiri, X cikgu pindah ke kanan. Jadi untuk dapatkan jawapan K, iaitu pemala, pindahkan Y ni ke sebelah kanan. Itulah jawapan dia. Pandai. Yang bagi jawapan Natasha tadi jawapan yang betul. Bagus. Jadi jawapan dia C ya. Ini agak simple lah soalan ni. Okey, yang ini soalan kebarangkalian. Ini kebarangkalian peristiwa bergabung. Matematik tingkatan 4. Ini bab tingkatan 4. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Ingat ada 4 keadaan yang dipanggil iaitu peristiwa bersandar, peristiwa tak bersandar, peristiwa saling eksklusif, peristiwa tidak saling eksklusif. Kena ingat. Sebiji dadu yang adil dilambungkan. Apakah kebarangkalian untuk mendapat 3 atau nombor perdana? Okay. Dadu ni ruang sampel dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan ruang sampel dia 6 lah. Katakan cikgu bagi simbol A, simbol kepada peristiwa mendapat 3. Jadi bilangan A 1 lah. Sebab nombor 3 ada 1. B pula peristiwa mendapat nombor perdana. Jadi kebarangkalian A ni 1/6. B pula peristiwa mendapat nombor perdana. Jadi nombor perdana dalam ruang sampel adalah nombor 2, 3 dan 5. Jadi bilangan B 3. Jadi kebarangkalian B adalah 3/6. Sebab ada 3 nombor kan. Bilangan ruang sampel dia 6. Jadi B, kebarangkalian mendapat peristiwa B ni 3/6. Kemudian A dengan B pula. Jadi kalau kita tengok A dengan B, A persilangan B Jadi A persilangan B ni 3. Jadi bilangan A persilangan B adalah 1. Ada 1 nombor. Jadi kebarangkalian A persilangan B, tengok dekat atas ni anak-anak 1/6. Jadi untuk cari kebarangkalian mendapat 3 atau nombor perdana, atau ni boleh guna simbol kesatuan, atau ni boleh ganti dengan simbol kesatuan. Jadi formula adalah PA tambah PB tolak P persilangan B. Ini formula dia. Jadi PA 1/6, PB 3/6, PA persilangan B 1/6. So bila kita selesai 3/6, bila kita permudah 1/2. So jawapan dia C. Yang ini kita panggil peristiwa tidak saling eksklusif. Sebab 2 peristiwa boleh berlaku pada masa yang sama. Peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, ini cikgu bagi nota sikit. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Ini tajuk tingkatan 4 KSSN. Apa makna peristiwa tidak saling eksklusif? Maksud dia peristiwa dengan keadaan kedua-dua peristiwa boleh berlaku pada masa yang sama. Itu formula dia. Formula ni pun elok hafal lah. Kalau diberi dalam kertas soalan lagi baik Tapi elok hafal lah. Jadi P, kebarangkalian P atau B. Jadi untuk cari jawapan, formula dia kebarangkalian A tambah kebarangkalian peristiwa B tolak dengan kebarangkalian peristiwa A dan B berlaku. Ini peristiwa tidak saling eksklusif. Formula ni elok kita hafal. Okey, tak ada masalah ni. Okey, bagus. Okey, ini soalan mudah lah. Kita relax sikit. Ni. Anak-anak semua sihat? Sihat. Dalam kalian semua jangan left pula. Rugi ni ilmu cikgu bagi. Cikgu rasa banyak ilmu awak dapat untuk hari ni. Banyak ke tak banyak ni dapat ilmu cikgu bagi ni? Banyak. Boleh guna ni. Okey, cuba lihat soalan yang seterusnya. Diberi 5 darab 6 kuasa 3 tambah 3 darab 6 kuasa 2 tambah K sama dengan 5, 3, 5, 5 asas 6. Cari nilai K.
Given that 5 times 6 cube plus 3 times 6 square plus k equal pi 3 pi pi base 6. Find the value of k. A answer 31, B answer 35, C answer 38, D answer 44. Rasa-rasanya apa jawapan ni? Kita panggil pemanggil yang pertama, di kelas 5 AC, Nur Liana binti Yusri. Apa jawapan ni Liana? Macam mana nak buat? Apa idea dia? Ini soalan yang diberi lah. Nak cari jawapan K. Apa idea nak cari jawapan dia? Sebelah kiri ni, dia tak ada apa-apa asas. Kalau tak ada apa-apa asas di sini, dia adalah asas 10. Sebelah kanan ni pula, dia nampakkan 6 di bawah ni. Bermakna dalam asas 6. Oleh kerana di kiri ni asas 10, bermakna di kanan sepatutnya asas dia pun mesti asas 10. Baru dia seimbang kiri dan kanan. Maknanya sebelah kanan ni asas 6, tolong tukar kepada asas 10. Asas dia 6, jadikan asas 10 supaya di kiri dan di kanan kedua-dua asas dia asas 10. Baru boleh cari jawapan. Jadi cikgu kena tukar asas 6 di sebelah kanan ni kepada asas 10. Jadi kita darab dengan 6 lah. Sebab asas dia 6, pecahkan dia punya nombor ni kepada, buat jalur lah. Kepada asas 10 guna nombor 6. So maknanya 5 darab 6 berkuasa 3, tambah 3 darab 6 berkuasa 2, tambah 5 darab 6 berkuasa 1, tambah 5 darab 6 berkuasa sifar. Itu cara tukar kepada asas 6 kepada asas 10. Kemudian kita tengok di kiri, tengok di kanan, tengok di kanan, tengok di kiri, tengok di kiri, tengok di kanan, tengok di kanan, tengok di kiri. Orang nampak tak di kiri 5 darab 6 kuasa 3, di sebelah kanan pun ada 5 darab 6 kuasa 3. Jadi sama ni, jadi padam kiri, padam kanan. Lepas tu nampak pula 3 darab 6 kuasa 2 ada di kiri, 3 darab 6 kuasa 2 ada di kanan. Operasi tambah pun sama. Padam di kiri, padam di kanan. Jadi itulah K dia. Jadi turunkan K ni ke bawah, turunkan yang tak padam di kanan ni pun ke bawah. Jadi 6 kuasa 1, 6, 6 kuasa 0, 1. Jadi K adalah 5 darab 6 tambah 5 darab 1. So jawapan dia 35. Boleh faham ya? Boleh kan? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Boleh selepas cikgu tunjuk. Kalau cikgu tak tunjuk boleh? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, yang ini okey. Yang ini senang. Yang ini makanan pelajar-pelajar sekolah Sulaiman, makanan pagi. Nasi lemak, lauk sotong. Apa jawapan pernyataan? Antara berikut, yang manakah satu statement, satu pernyataan? Which of the following is a statement? Mana satu? 5 AC, cikgu nak tanya Ain Natasha. Apa jawapan Ain Natasha? Mana satu? Statement. Mana satu? Pernyataan. Mana satu ni? A, 6 tambah X sama dengan 10. Kita tak boleh tentukan jawapan. Maknanya kita tak boleh tentukan benar ataupun palsu. Jadi A bukan pernyataan. B, Y kecil daripada 7. Tak boleh nak tentukan benar ataupun palsu. Bukan pernyataan. C, 2 kuasa 3 sama dengan 6. Oh cikgu, saya boleh beritahu jawapan ni palsu. Bila kita boleh beritahu jawapan palsu ataupun jawapan benar, dia masuk kategori pernyataan. Jadi jawapan dia C lah. Sebab kita boleh beritahu jawapan dia palsu. Sebab 2 kuasa 3 bukan 6, sepatutnya 8. Jadi jawapan dia palsu. Bila lidah kita boleh sebut palsu ataupun benar, dia masuk kategori pernyataan. So jawapan dia C. Dan D ni pun kita tak boleh sebut palsu, kita pun tak boleh sebut benar. Jadi dia pun bukan pernyataan. Jadi pernyataan di sini jawapan dia C. Faham? Jadi kalau soalan tu suruh tentukan pernyataan ataupun bukan pernyataan, pernyataan senang saja. Tengok apa yang diberi. Kalau lidah kita boleh kata palsu
ataupun lidah kita boleh kata benar, dia masuk kategori pernyataan. Itu saja penentuan dia. Okey, yang ini. Ini peristiwa tak bersandar pula. Senang soalan ni. Ini soalan peristiwa tak bersandar. Okeylah, kita tanyalah teman kita balik. Okey, Muhammad Adnin. 5AC. Apa jawapan ni Muhammad Adnin? Muhammad Adnin? Kita nak cari P keberangkaian A dan B. Ni peristiwa tak bersandar ni. Apa jawapan dia Muhammad Adnin? Senang ni. Keberangkaian A diberi 2/9, keberangkaian B diberi 3/4. Apakah keberangkaian A dan B? Hari ni cikgu buat seminar untuk kertas 1. Nanti cikgu akan cari satu tarikh lagi untuk seminar kertas 2. Supaya awak nampak kertas 2 macam mana rupa bentuk soalan. Dan cikgu akan fikir cara mudah untuk dapatkan jawapan untuk kertas 2 pula. Jadi nanti saya akan beritahu dah bila kita akan buat untuk kertas 2. Jadi awak kena join lah. Okey, ini apa jawapan dia Adnin? Keberangkaian A dan B. Apa dia Adnin? 35 D. 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 Siapa jawab D tu? Takkan Adnin suara perempuan tu. Siapa dia ni? Siti Zulaika. Siti Zulaika. Adnin apa jawapan? D, S, C. C. Dia nak keberangkaian A dan B. Ingat rumusnya. Cikgu bagi nota. Ingat merah. Ingat yang kedua kuning. Lepas tu rumus. Jadi keberangkaian A dan B, bila jumpa perkataan dan, bila jumpa perkataan dan di sini, tolong guna operasi darab. Atau kita panggil tambah. Atau kita guna tambah dan kita pakai darab. Keberangkaian A dan B bermaksud keberangkaian A darab keberangkaian B. Jadi kita gantilah keberangkaian A 2/9, keberangkaian B ganti dengan 3/4 dan kita guna darab. So jawapan adalah 1/6. Boleh anak-anak? Boleh. Boleh. Boleh selepas cikgu tunjuk lah. So jawapan dia 1/6. Jadi ini maksud peristiwa tak bersandar. Awak guna dan tolong guna simbol darab. Darab Okey, cikgu nak tengok balik sekejap cikgu nak tengok balik situasi. Okey, 83 orang okey. Ada di talian. Berapa cikgu nak tengok? Takut bilangan dia susut. Okey, tak apa. Okey. Siapa yang tak kenal muka cikgu, tu muka cikgu. Bukan yang lawa sangat. Dah tua dah. Okey. Okey, Adnin bantu cikgu. Nampak tak Adnin? Nampak. Nin baca sikit. Kita dah dengar. Baca. Diberi bahawa satu set data yang terdiri daripada 2, 4, 5, 6 dan 7 mempunyai variance 2.96. Okey. Lagi baca. Hitung nilai variance yang baharu set itu sekiranya setiap nilai dalam set itu didarab dengan 2. Okey. Bagus. Bukan apa bila awak boleh baca tu makna paparan skrin cikgu okey lah, semua boleh nampak ni. Okey, di sini dia bagi data Dia bagi data 2, 4, 5, 6 dan 7. Di mana data ni variant ni adalah 2.96. Okey, variant dia 2.96. Kemudian setiap nombor dalam data tu, dalam soalan disebut didarab dengan 2. Bermakna 2 darab dengan 2, 4 darab dengan 2, 5 darab dengan 2, 6 darab dengan 2, 7 darab dengan 2. Dia darab data tu dengan 2. Kemudian dia minta tolong nyatakan data yang baru selepas didarab dengan 2 nilai variant dia. So senang saja anak-anak. Jadi untuk cari nilai variant yang baru ni, kita ambil variant yang asal ni. Okay. Oleh kerana data tu
Oleh kerana data tu didarab dengan 2, kita darab dengan 2. Kalau data tu darab dengan 3, darab dengan 3. Kalau data tu darab dengan 4, darab dengan 4. Dan jangan lupa ya, untuk variant, selepas darab dengan 2, tolong letak kuasa 2. Ini formula dia. Tolong letak kuasa 2. Dan bila kita buat penyelesaian, dapatlah jawapan variant yang dia minta. So jawapan dia D. Itu kaedah mencari variant yang data mengalami proses darab. Tapi untuk variant ni mesti letak kuasa 2. Kalau darab 3, letak di atas 3 kuasa 2. Kalau data tu darab 4, letak 4, atas 4 letak kuasa 2. Itu kaedah dia. So jawapan dia D ya. Okey. Okey, saya nak tanya soalan yang ini pula. Soalan yang ini. Ni. Kita baca soalan dia. Diberi bahawa satu set data yang terdiri daripada 2, 4, 5, 6 dan 7 mempunyai variant 2.96. Hitung nilai variant yang baru set itu sekiranya setiap nilai dalam set itu ditambah dengan 3. Okey, cikgu nak tanya pemanggil di kelas 5AC ya. 5AC. Cikgu nak panggil Tengku Farah. Apa jawapan Tengku Farah? Okey. Ni data yang asal. Variant dia 2.96. Lepas tu nombor-nombor dalam data tu dia tambah dengan 3. Macam inilah 2 tambah 3, 4 tambah 3, 5 tambah 3. 6 tambah 3, 7 tambah 3. Jadi apa variant dia? Tengku Farah. Untuk data selepas ditambah dengan 3. Apa jawapan dia Tengku Farah? Tengku Farah? Ada tak dalam talian Tengku Farah? Tengku Farah ada tak dalam talian? Senyap ni. Ke? Apa jawapan dia? Apa jawapan? Ya. Yang lain pun boleh bantu sekali lah. Apa jawapan dia? B ke cikgu? Siapa jawab tu? Fidaus. Bagi nama siapa yang jawab? Tu? Fidaus. Fidaus. Firdaus. Okey, jawapan tu betul lah. Jawapan dia 2.96. Okey, cikgu nak beritahu di sini ya, variant ni dia hanya dipengaruhi oleh operasi darab dan bahagi sahaja. Jadi kalau data tu dia tambah ke dia tolak, variant dia masih kekal, variant yang lama. Dia tak berubah jawapan. Masih sama. Ingat ya. Jadi kalau variant tu data dia tambah ataupun data tu dia tolak, jawapan untuk nilai variant yang baru tu masih dalam status kekal abadi. Kekal abadi, tak berubah. Ingat tu. Variant ni hanya dipengaruhi dalam 2 keadaan saja, sama ada darab ataupun bahagi. Itu sahaja. Jadi cikgu bagi nota atas tu. Variant CCM piawai julat antara kuartil. Jawapan dipengaruhi oleh operasi darab dan bahagi, tetapi tidak dipengaruhi oleh operasi tambah dan tolak. Jadi besok kalau dia bagi tambah ke dia bagi tolak, tambah 100 ke tambah 1000 ikut dia lah. Tapi nilai variant untuk yang baru masih kekal sama dengan variant yang asal. Okay, ya? Boleh ya? Rasa cikgu okey lah tu. Okay, kita pergi tajuk ke barang kalian. Ada ni nampak tak slideshow cikgu? Nampak. Satu kajian daripada Koresh Mulia, betul lah? Betul Adnin? Betul. Okey. Okey, cuba cikgu bagi seminit lah.
Cuba fikir apa jawapan soalan ni. Suatu kajian daripada Kolej Mulia mendapati bahawa kebarangkalian seorang mahasiswa ditambahkan pekerjaan selepas tamat pengajian adalah 0.74. Jika 3 orang mahasiswa dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa seorang mahasiswa ditawarkan pekerjaan. Ada 3 orang, seorang diberi pekerjaan. Jadi apa jawapannya? Ni tajuk tingkatan 4 ya. Atas kategori tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi soalan seperti ini untuk soalan seperti ini, elok kita guna simbol anak-anak supaya kita mudah untuk dapatkan jawapan. Kita guna simbol. Dalam WhatsApp cikgu, dalam WhatsApp grup yang cikgu yang kita punya tu, nanti jangan lupa selepas tamat ni, tolong tulis kehadiran ni untuk kelas 5ES dan kelas 5AC. Untuk pelajar-pelajar di kelas lain nanti tolong beri maklumat kepada cikgu lah, cikgu yang mengajar masing-masing. Ya, terima kasih. Jadi kita bagi simbol lah. Katakan 3 orang mahasiswa tu, cikgu letakkan sebagai A, B dan C. Yang dapat pekerjaan, keberangkalian dia diberi 0.74. Yang dapat tawaran kerja 0.74. Yang tidak dapat tawaran kerja pelengkap dia 1 tolak 0.74. Jadi dapatlah nilai dia sebagai 0.26. Yang dapat tawaran kerja, keberangkalian dia 0.74. Yang tidak dapat tawaran kerja, keberangkalian dia pelengkap dia 1 tolak keberangkalian yang dapat kerja 1 tolak 0.76, dapatlah 0.24. Kemudian daripada 3 orang mahasiswa ni diberitahu dalam soalan seorang dapat kerja. Maknanya kalau seorang dapat kerja, yang lagi 2 tu tak dapat kerja lah. Kena faham begitu. Cari keberangkalian bahawa seorang mahasiswa ditawarkan pekerjaan. Maknanya ada 3 orang mahasiswa A, B, C, seorang dapat, yang lagi 2 dah tentulah tak dapat. Jadi kita bagilah kemungkinan dia. Ni. Seorang ditawarkan kerja, jadi kemungkinan dia A dapat kerja, B, nampak tu tanda prime di atas tu. B tak dapat, C pun tak dapat kerja. Atau mungkin A tak dapat kerja, yang dapat kerja B, C tak dapat kerja. Sebab daripada 3 ni, seorang dapat, 2 tak dapat. Jadi kena bagi kemungkinan dia. Jadi yang warna merah ni, yang dapat ya. Atau satu lagi kemungkinan, A tak dapat, B pun tak dapat kerja, yang dapat kerja adalah mahasiswa C. Itu dia. Jadi A dapat kerja, keberangkalian dapat kerja 0.74. B tak dapat kerja, keberangkalian tak dapat kerja 0.26. C tak dapat kerja, keberangkalian dia tak dapat kerja 0.26. Atau tambah. Lepas tu kita gantilah A tak dapat kerja 0.26 darab B dapat kerja 0.76. C tak dapat kerja 0.26. Atau tambah A tak dapat kerja 0.26, B tak dapat kerja 0.26, C dapat kerja 0.76. Tak dapat kerja 0.24, sorry ya. So bila kita kira, dapatlah jawapan. Oh ni cikgu silap ni, patutnya 24 ya. Betul 26 ni. Oh cikgu salah tulis ni. 1 tolak 0.74 ni. Minta maaf ya. Nanti cikgu betulkan. Jawapannya 0.26, betulkan di sini ya anak-anak. 1 tolak 0.74, jawapannya 0.26. Yang lain semua betul lah. So inilah jawapan yang harus diberi. So bila kita bunda, jawapan dia 0.15. Jawapan dia adalah A. Tengok mouse cikgu, tolong betulkan di sini, cikgu salah ganti ni. 1 tolak 0.74, jawapan dia sepatutnya 0.26. Yang lain semua betul lah. Cikgu salah tulis. So jawapan dia A. Ini cara jawab lah. Cara jawab. Kena bagi kemungkinan-kemungkinan lah. Bila seorang dapat kerja, bermakna 3 orang lagi dia tak dapat kerja. Okey. Boleh ya? Okey. No problem. Okey, ini tajuk fungsi kuadratik. Admin, nampak tak apa yang cikgu buat ni? Nampak. Nampak tak dia punya bekas pensel tu? Nampak. Gunting warna apa? Biru. Bagus.
Okey, yang ini kita ada satu persamaan. Bila kita pantul pada paksi Y, dia keluar lagi satu lengkungan. Jadi soalan ni dia minta, apa nama lengkungan tu? Ni soalan dia. Apa nama lengkung? Jadi untuk cari jawapan kita ada formula. Ni formula dia. Jadi bila jumpa soalan seperti ni besok nak memberi nama lengkungan yang baru tu, selepas kita pantul pada paksi X, ini dia punya lagu dia. Luar kurungan, tukar tanda, dalam kurungan, kekal abadi. Luar kurungan, tukar tanda, dalam kurungan, kekal abadi. Ya. Luar kurungan, tukar tanda. Nampak kurungan? Negatif 3 di luar kurungan. Tukar jadi positif 3. Tambah 8 di luar kurungan. Tukar jadi tolak 8. Dalam kurungan, kekal abadi. Nampak kurungan? X tolak 5. Kekal abadi, dia masih X tolak 5. Inilah jawapan untuk lengkungan selepas dipantul pada paksi X. Cari jawapannya dekat jawapan A, B, C, D. Jadi kalau cikgu lukis, lebih kurang macam inilah. Okey. Yang hitam ni lengkungan yang asal. Jadi bila kita pantul pada paksi X, keluarlah lengkungan yang berwarna merah. Ni lukisan ni tak betul tapi inilah contohlah. Jadi kita nak memberi lengkungan warna merah ni, apa dia punya persamaan dia. Jadi jawapan yang tadilah. Inilah jawapan untuk yang merah. Jadi lengkungan merah ni persamaan dia Y sama dengan 3 darab X tolak 5 berkuasa 2 tambah 8. Itu persamaan dia. Jadi jangan lupa lagu ni. Ini lagu yang harus kita dendangkan dalam Dewan Peperiksaan. Jadi ini kaedah memberi persamaan lengkungan selepas kita pantul pada paksi X. Macam mana pula kalau lengkungan tu kita pantul pada paksi Y? Ini. Okey, ini soalan tambahan. Okey, tak apa. Ini satu soalan soalan ini kita nak pantul pada paksi X. Dan kena ingat kalau nak memberi nama lengkungan, pastikan mesti ada kurungan berkuasa 2. Sedangkan dalam soalan ini tak ada kurungan berkuasa 2. Dia bagi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 12X tambah 15. Ni. Jadi cikgu tukar 15 ni cikgu tukar kepada 18 tolak 3. 15 ni cikgu tukar 18 tolak 3. Kemudian cikgu keluarkan 2. Cikgu ambil 3 sebutan ni, cikgu keluarkan 2. Dapatlah 2 darab X kuasa 2. Tolak 6X tambah 9 tolak 3. Cikgu tukar 15 kepada 18 tolak 3. Kemudian kenapa cikgu buat begini? Supaya cikgu dapat kurungan berkuasa 2. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 ni, kalau kita lakukan proses pemfaktoran, dia keluar faktor yang sama. X tolak 3, X tolak 3. X tolak 3, X tolak 3 ni kalau cikgu gabungkan, dia jadilah X tolak 3 berkuasa 2. Yang penting mesti ada kurungan berkuasa 2. Jadi bila kita pantul pada paksi X, kita nyanyikan lagu tadi lagu tadi. Luar kurungan, tukar tanda, dalam kurungan, kekal abadi. Ya. Jadi 2 ni di luar kurungan tukar tanda. 2 tu di luar kurungan tukar tanda jadi negatif 2. Tolak 3 ni di luar kurungan, kita tukar tanda jadi tambah 3. Yang dalam kurungan kekal abadi. Jadi X tolak 3 masih kekal X tolak 3. Inilah jawapan untuk minta maaf kuasa 2 tinggal. Ada kuasa 2 ni, cikgu terlupa. Jadi X tolak 3 berkuasa 2 Ni buat tadi ni. Cikgu buat tadi, tertinggal. Okay. Senang ni buat ni anak-anak, reka ni. Kita mereka soalan. Jadi kuasa 2 ni tertinggal. Kan cikgu tambah dia. Ada kuasa 2 ni. Ini kaedah dia. Jadi kalau kurungan berkuasa 2 tak lahir dalam soalan tu, kita kena ciptakan dia. Yang penting pemfaktoran tu mesti pemfaktoran yang sama, supaya bila kita gabung dia keluar kuasa 2. Okey, yang ini kita pantul pada paksi Y. Kalau pantul pada paksi Y, lagu tadi terbalik. Jadi kalau pantul pada paksi Y, lagu dia luar kurungan, kekal abadi, dalam kurungan, bertukar tanda. Ya. Ni lagu dia. Luar kurungan, kekal abadi, dalam kurungan, bertukar tanda. Ya. Jadi negatif 4 di luar kurungan, kekal abadi, masih negatif 4.
tambah 9 di luar kurungan, kekal abadi, masih tambah 9. Kemudian dalam kurungan X tambah 7, tukar tanda. Jadi tambah, tukar jadi tolak. Itulah jawapan yang harus diberi apabila kita pantul pada paksi Y. Itu dia ya. Boleh anak-anak? Okey. Di laptop cikgu masa 12.51 cikgu guna masa dekat laptop cikgu ada lagi 9 minit untuk kita berbicara untuk kertas satu. Tak ada masalah anak-anak ni. No problem No problem. Banyak ni. Kalau nak tengok ni banyak. Ni banyak nampak dah. Banyak ni. Okey, tak apa. Okey. Boleh ya? Okey, ini soalan teori graf. Rangkaian dalam teori graf. Tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah berikut. 3, 2, 2, 1, 3, 2. Berikan justifikasi untuk jawapan anda. Biasanya senang soalan ni. Dan untuk KSSM ni dah banyak soalan yang berbunyi perkataan justifikasi. Justifikasi ni macam alasan dan sebab. Kenapa kita bagi jawapan seperti itu? Apa sebab dia? Apa justifikasi dia? So, cara nak jawab, kita ambil nombor ni, kita tambah satu per satu. Kita dapat jawapan dia sebagai 3 tambah 2, tambah 2, tambah 1, tambah 3, tambah 2 dapat 13. Dan 13 tu merupa nombor ganjil. Bila nombor ganjil, bermakna graf tidak boleh dilukis. Itu dia. Jadi graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Sebab jumlah darjah ni kalau cikgu tambah di bawah ni 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 dapat 13. 13 ganjil. Kenapa? Sebab jumlah darjah ni, jumlah darjah suatu graf ni untuk cari formula dia 2 kali bilangan tepi. Jadi bila kita kali 13, bila kita kali sepatutnya dia mesti dapat nombor genap. Tapi di sini nombor dia ganjil. Bila nombor dia ganjil bermakna graf tidak boleh dilukis. Okey, ini satu soalan lah. Antara berikut yang manakah mempunyai bilangan darjah dengan keadaan satu graf boleh dilukis. Kita nak graf tu boleh dilukis bermakna antara jawapan ABCD ni kita cari jumlah yang melahirkan jawapan dia nombor genap. Itu sahaja. Jadi kita ujilah A ni 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1. 7 ganjil. Graf tak boleh dilukis. B pula 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 9 ganjil. Graf tidak boleh dilukis. Kemudian C 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1. 8. 8 nombor genap. Graf boleh dilukis. Jadi jawapan dia C. D 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Tak ada. Dia ganjil lah tu. Dia ganjil lah. Dia ganjil. Jadi dia pun tak boleh dilukis. Tak ada masalah. Okey ya. Okey, ni satu soalan insurans. Okey. Ini soalan ketas 2 lah, tak apalah. Amni mempunyai polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM2,000. Dan peratus co-insurans 80-20. 80 tu untuk syarikat insurans, 20 tu untuk pemegang polisi. Okey, lengkapkan jadual di bawah jika kos perubatan Amni adalah RM6,000. Jadi dalam perjanjian tu deductible dia RM2,000, co-insurans tu 80-20. 80 untuk syarikat insurans, 20 untuk pemegang polisi. Jadi kos yang dibayar oleh pemegang polisi. Berapa nilai kos yang dibayar oleh pemegang polisi? Di RM6,000 ni kita tolakkan dengan RM2,000. Kemudian kita darabkan dengan co-insurans untuk pemegang polisi 20. Darabkan dengan 20 per 100. Dapatlah 800. Jadi berapa yang harus dibayar oleh pemegang polisi? 800 ni perlu ditambah dengan bayaran deductible. Jadi pemegang polisi akan bayar 2,800. Jadi maknanya kalau kos perubatan tu 6,000, pemegang polisi bayar 2,800, manakala yang selebih itu dibayar oleh syarikat insurans. Jadi kalau kita nak ni sepatutnya ni copy paste ni, sepatutnya yang kedua ni kos yang dibayar oleh syarikat insurans. Yang kedua ni kos yang dibayar oleh syarikat insurans. Betul kan ni?
kos yang dibayar oleh syarikat insurans. Maknanya kita ambil 6,000, tolak dengan 2,000, darabkan dengan co-insurans. Untuk syarikat insurans 80/100. Dapatlah, inilah jawapan untuk syarikat insurans. Betul kan yang bawah ni anak-anak, kos yang dibayar oleh syarikat insurans. Jadi, betul tak jawapan kita ni? Jadi untuk tentukan jawapan ni betul ke tidak, kita boleh buat semak semula. Jadi semak semula, ambil nilai pada pemegang polisi 2,800, kita tambahkan dengan nilai yang dibayar oleh syarikat insurans. Dia keluar balik jumlah kos perubatan AMNI iaitu 6,000. Jadi yang ni boleh semak. Jadi besok anak-anak bila jawab soalan ni boleh semak balik lah. Cuma minta maaf, bawah ni cikgu copy paste, terlupa nak tukar. Jadi yang di bawah ni dalam jadual ni, kos yang dibayar oleh pemegang polis ni tukar kepada kos yang dibayar oleh syarikat insurans. Boleh ya? Boleh anak-anak? Boleh. Anak-anak? Okay. Tak apa. Okay. No problem. Tak ada masalah. Okay, kita tengok tajuk penangkulan logik. Okay, ini tajuk penangkulan logik. Ada Nin? Nampak tak Nin? Ada Nampak. Nin? Nampak, okey. Soalan dia, tentukan keesahan untuk hujah didaktif di bawah dan seterusnya nyatakan sama ada hujah itu munasabah. Berikan justifikasi anda. Premis 1, semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Premis 2, 13 ialah nombor perdana. Kesimpulan, 13 ialah nombor ganjil. Apa jawapan dia? Ini jawapan dia. Kesimpulan adalah dibuat berdasarkan hujah 1. Maka hujah didaktif itu adalah sah. Sebab hujah 1 itu hujah didaktif yang sah. Cuma dalam soalan ni premis 1 dia palsu. Sebab premis 1 dia kata semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Palsu lah. Sebab nombor 2 ni adalah nombor perdana. Tapi dia masuk kategori nombor genap. Jadi kalau dia guna perkataan semua ni, maknanya premis 1 ni palsu lah. Maka hujah didaktif itu adalah tidak munasabah. Yang manakah bentuk hujah 1? Ini hujah 1. Ini bentuk hujah 1. Ada 3 bentuk hujah didaktif yang pelajar kena hafal lah. Ini bentuk 1. Premis 1 semua A adalah B, premis 2 C adalah B. Kesimpulan C adalah B. Nampak tak B ni? B ni dia datang pada B dekat premis 1. B datang pada B. Cuba lihat kesimpulan dekat soalan ni. 13 ialah nombor ganjil. Nombor ganjil ni datang pada premis 1. Nampak tak? Belakang ni pun perkataan nombor ganjil. Nombor ganjil. Bermakna hujah didaktif sah. Sebab apa dia sah? Sebab dia mengikut bentuk 1 ni. Dia ikut bentuk 1 ni, dia masuk kategori hujah didaktif yang sah. Kemudian, kenapa dia tidak munasabah? Sebab ada satu premis yang palsu. Hujah didaktif ni sah dan munasabah. Munasabah ni apabila semua benar. Bila semua benar, dia masuk hujah yang munasabah. Bila salah satu premis dia palsu, dia masuk hujah sah tetapi tidak munasabah. Faham itu maksud dia? Hujah didaktif tidak munasabah apabila sekurang-kurangnya satu premis adalah palsu. Bila ada satu premis palsu, hujah tu sah. Dia masuk kategori tidak munasabah. Macam mana hujah didaktif itu jadi sah? Apabila semua premis dia benar. Baru hujah tu sah dan munasabah. Cikgu rasa anak-anak boleh tengok dalam buku teks. Dalam buku teks dan buku rujukan pun banyak contoh yang kita boleh lihat kategori ni. Sah dan munasabah ataupun sah tidak munasabah. Kena ikut dia punya syarat lah. Dia punya syarat. Okey. Jadi jangan left lagi. Ada satu keadaan yang cikgu nak bagi sekejap ya. Boleh ya dalam seminit dua. Okey, ni contoh soalan putaran ya. Cuba lihat soalan putaran. Seminit dua cikgu nak pinjam masa ya. Boleh tak ni? Boleh. Boleh, cikgu. Objek 3-5 putaran 90 ikut arah jam pada pusat 00. Jadi kalau kita putar 90 ikut arah jam dan pusat dia asalan original 00, nak cari imej senang sahaja. Belakang pindah ke depan, copy sahaja. Jadi kalau putar 90 ikut arah jam, belakang ni bawa ke depan, copy. Copy ya. Jadi -5 tu bawa ke depan. Tulis dekat depan ni -5.
Depan, pindah belakang, bertukar tanda, bertukar tanda, bertukar tanda. 3, pindah belakang, bertukar tanda. Jadi 3 ni positif. Bila pindah belakang, bertukar jadi negatif 3. Tolong ingat ya, ini kaedah putaran 90 ikut arah jam dan pusat putaran dia 0-0. Jadi tak perlulah nak guna kompas ke pembaris ke jangka lukis untuk menentukan imej dia. Ingat dia punya lagu untuk dapatkan jawapan dengan kadar lebih cepat. Okay, objek 79, putaran 90 lawan arah jam. Macam mana pula kalau lawan arah jam? Kalau lawan arah jam, lagu tadi terbalik ya. Lagu tadi terbalik. Maknanya kalau lawan arah jam, tapi pusat dia 0-0 ya. Kalau pusat dia bukan 0-0, lagu ni tak boleh nyanyi ya. Kalau pusat dia bukan 0-0, kena guna alat untuk cari jawapan. Jadi kalau kita lawan arah jam, pusat dia 0-0, lagu dia terbalik dengan lagu ikut arah jam tadi. Jadi lagu dia terbalik. Jadi lagu dia belakang, pindah ke depan, bertukar tanda. Ya. 9, pindah ke depan, bertukar tanda. Jadi negatif 9. Depan, depan tu 7. Depan, pindah belakang, kekal abadi. Kekal abadi. So 7 tu pindah belakang, kekal 7 di belakang. So inilah jawapan untuk imej dia. Okey, kita pergi soalan ya. Okey, ini soalan dia. Cikgu rasa kalau soalan ni keluar di kertas 1, anak-anak boleh gelak ketawa lah sebab dapat jawapan yang betul. So dia bagi objek dia P, 3 negatif 4. Kemudian dia laku proses putaran lawan arah jam pada pusat asalan. Kita nak tentukan imej dia. Okey. Jadi nak tentukan imej belakang negatif 4 ni. Negatif 4 ni. Belakang pindah ke depan bertukar tanda. Jadi negatif 4 bawa ke depan bertukar jadi positif 4. Depan 3. Pindah belakang kekal abadi. 3 di depan. Pindah belakang kekal abadi. So di belakang ni tetap 3. So jawapan dia 4-3. Kita pilih jawapan B. Jadi itu sahajalah anak-anak yang cikgu boleh bagi untuk seminar kertas 1 dalam tempoh 2 jam. Kalau cikgu teka salah bahasa, cikgu minta maaf. Banyak nampak anak-anak tak sampai habis. Ni kertas 1 semua. Tu yang dapat cikgu tunjuk. Jangan left lagi ya. Okey, sekian, terima kasih. Itu nombor telefon cikgu. Semoga seminar dan teknik menjawab yang cikgu sampaikan memberi manfaat berguna dalam menjawab matematik SPM, khususnya kertas 1. Dan semoga anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang. Thank you, selamat maju jaya. Jangan left lagi. Okey. Semua yang ada boleh nampak tak apa yang cikgu bagi? Nampak. Boleh. Dapat ilmu tak hari ni? Dapat. Banyak ke sikit? Banyak. Okey. Kemudian tolong tengok balik apa yang cikgu bagi, ulang tayang balik supaya kita dapat apa yang kita belajar hari ni. Tolong buka muka, cikgu nak ambil gambar sekejap boleh? Buka muka sekejap. Buka muka boleh? Boleh. Cikgu nak ambil gambar sekejap, buka. Ada ni baru buka seorang, lain-lain buka lah. Tak apa. Pakai mask bukan nampak muka, nampak mata je. Lagi Irfan. Irfan cikgu tanya tak jawab tadi. Lagi mana Siti Nurhazidah lagi yang boleh lah. Mana lagi? Buka, cikgu dah ambil gambar je. Ni untuk laporan sekolah. Lagi Janania lagi. Yang ada. Okey. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Jadi itu saja yang dapat cikgu bantu hari ni ya. Mudah-mudahan awak dapat ilmu hari ni. Dan insya-Allah cikgu akan susun untuk tarikh lain untuk kita lihat pula kertas 2. Yang penting kertas 2 lah. Jadi mohon maaf kalau cikgu terkasar bahasa. Sekian saja. Okey, kita jumpa lagi semua. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih.